Hai, Assalamualaikum. Apa khabar kawan-kawan Facebook, Bon dan YouTube seadanya. Okey, pada petang ni Bon berada di Taman Pasif, dekat nilah menghala ke Teluk Cempedak ni. Jadi macam biasa Bon cari konten. Hari ni Bon pusing-pusing sana pusing sini nak cari konten Bon, budak Instagram dan sebagainya. Tak ada rezeki. Tapi kebetulan bila kita lalu kat sini, Bon perasan yalah seorang hamba Allah ni, kakak ni, dia something bagi Bon sebab nampak daripada jauh macam lain macam je kakak ni kan. Rupa-rupanya insting Bon betul. Okeylah, Bon tak nak panjang cerita. Hari ni Bon akan bertemu bual sembang santai-santai. Orang kata santai-santai taman dengan kakak yang dia bahasakan dirinya Yaya, tapi Bon tak tahu nama penuh dia. So kakak Yaya ni dia ada cerita dengan Bon sedikit pasal diri dia, pasal masalah hidup dia, di mana dia sekarang ni masih dalam rawatan. Maksud Bon, kakak ni dia terkena santau buatan orang rasanya hampir dekat 10 tahun kot. Tapi tak apa, kita tanya dia dulu. Okey, Assalamualaikum Kak Yaya. Siapa nama penuh Kak Yaya ni? Panggil Yaya je lah, tak perlu kot tahu nama. Panggil Yaya. Okey, Kak Yaya ni agak-agak umur dalam berapa? Adakah Bon lebih tua pada Kak Yaya ataupun Kak Yaya lebih tua pada Bon? 30 tahun. 30 tahun? 30 tahun tu muda sangat lah bagi Bon lah. Sebab Bon tahun depan nak 40. So Bon rasa macam tak perlu je panggil awak Kak kan. Bon panggil awak Yaya lah. Ataupun Yaya lah senang Bon panggil awak Tapi tak apalah. So macam ni, Bon minta maaf sebenarnya kan. Memang Bon gamble, Bon selamba. Jenis Bon memang, sebelum apa Bon nak buat tu, Bon kena fikir masak dulu. Tapi bila Bon rasa insting Bon macam bila tegur je Yaya, bila tanya kenapa macam ni seorang pun semua kan. Jadi macam Yaya sembang dengan Bon tadi, Yaya cakap Yaya ada masalah dalaman dan yalah kena buatan orang apa semua. Okey ya. Yaya pernah berkahwin? Pernah, tapi dah bercerai dalam 5-6 tahun macam tu. Oh, maksudnya Yaya ni single mom lah. Berapa orang anak Yaya? Saya 2 orang, tapi seorang anak angkat. Saya ambil anak angkat daripada lahir. Lepas tu seorang lagi anak betul lah. Anak betul tu umur berapa tahun? Sekarang ni 5 tahun. 5 tahun? Okey ya. Bon tak nak tanya panjang-panjang apa ni, sebab tengok Yaya pun macam tak selesa dengan Bon kan. Kita faham orang perempuan bila dengar orang yang terutama lelaki lah, yang dia tak kenal sangat, ataupun yelah yang lelaki yang dia tak kenal, kena orang macam Bon ni kan, memang susah dia nak ajak borak sembang. Confirm dia akan balik. Okey ya. Yaya kahwin dalam 5-6 tahun ataupun Yaya cerai tadi? Saya kahwin dalam 7 tahun. Yaya kahwin dalam 7 tahun? 7 tahun macam tu. Yaya orang mana sebenarnya? Orang Kuantan. Ex-husband? Orang sini juga. Oh. Tuan-tuan Bon kenal kot. Manalah tahu kan. Okey ya. Yaya tadi Yaya cakap Yaya boleh kongsi dengan Bon masalah Yaya. Maksudnya Yaya pernah kena buatan orang tu sampai ke hari ni pun Yaya masih lagi bertarung. Okey kita relax je Yaya, santai-santai je, jangan takut. Kan Yaya yalah santai-santai je. Ya. Bila yang Yaya perasan yang diri Yaya kena buatan orang tu? Saya perasan semua ni masa saya
kenal dengan ex husband. Okey. Masa tu dalam 1 hingga 2 tahun kenal macam tu, kita orang decide tunang. Lepas tu kita jadi kita orang putus tunang. Putus tunang, saya rasa macam ada something. Saya rasa macam hubungan kita orang ni ada something. Lepas tu saya pergi berubat, jumpa ustaz semua. Lepas tu kita orang get back balik. First berubat tu apa yang Yaya rasa? Masa kita orang bertunang tu biasalah macam mungkin darah manis kot. Masa tu rasa macam tak suka tengok dia, benci tengok dia. Mungkin standard lah tu, darah manis. Lepas tu saya kuat, kita ambil keputusan okey kahwin. Kahwin, lepas tu mulalah kehidupan kita sebagai suami isteri kan. Tapi dalam masa first kahwin pun dah macam-macam dah kena masa tu. Macam tu lah. Ya. Selepas Yaya dah berkahwin, Yaya lepas tu sebelum Yaya berkahwin, masa bertunang pun Yaya dah rasa yang ada buatan orang ni semua kan. Yaya dapat syak siapa yang orang kata yang itulah orang yang menghantar tu. Okay, alhamdulillah lah masa selepas bercerai. Lepas tu saya pergi, selama 7 tahun ni saya memang merata-mata pergi berubat sana sini semua untuk pulihkan diri saya. Tapi macam-macam yang saya lalui. Lepas tu tapi saya hadap seorang-seorang. Saya dengan bekas suami dan family dan kawan-kawan yang rapat je tahu saya ni pergi berubat sana semua. Saya sakit tapi saya tak cerita kat orang apa sebenarnya saya sakit apa. Saya memang tak cerita langsung dekat orang. Bila Yaya mengalami macam ni, yalah santau buatan orang ni, Yaya mesti rasa kemurungan kan, mesti rasa lain diri Yaya. Tu memang murung, menangis semua tu memang seksa. Kalau kena buatan orang ni memang semua tu memang kena. Memang ada kat dalam diri seseorang yang kena buatan orang ni. Tapi alhamdulillah lepas saya berubat sekarang ni pun sekarang ni tengah dalam rawatan lagi, saya pun dah dapat tahu siapa yang buat saya. Lepas tu barulah saya cerita dekat orang. Betul-betul baru saya boleh cerita dekat orang apa yang saya lalui dan orang yang buat saya. Selama ni saya memang tak ada cerita dekat orang aku sakit, siapa yang buat aku, cuma aku syak je. Syak saja. Syak saja tapi tak ada bukti. Saya macam diam je. Saya macam selama ni saya seksa benda semua. Hadap seorang-seorang. Saya hadap seorang. Saya hadap pun saya dengan saya semayang, saya solat, saya mengaji, saya menangis. Tu je cara saya. Sebab kalau cerita dekat orang cakap kau ni gila macam tu. Awak umur 30 Awak umur 30 dan baru saja orang kata single mom. Muda sangat single mom tu Bon faham sangat perasaan seorang single mom ni. Satu. Kedua, benda-benda yang melibatkan santau-santau, buatan-buatan orang ni memang dah jadi lumrah dalam masyarakat Melayu kita ni. Ya. Okey Yaya. Adakah Yaya nak sembunyi dalam sembang bual kita ni, ataupun Yaya nak ceritakan benda perkara sebenar yang berlaku pada Yaya yang kita dapat kongsikan kat semua orang, dan mungkin orang di luar sana pun hadap situasi sama macam Yaya ni. Tapi kita pun macam Bon sini pun nak tahu juga macam mana Yaya boleh tempuh dan macam mana benda tu kacau Yaya. Okey, mungkin Yaya boleh cerita hari pertama yang Yaya diganggu oleh benda-benda tu. Saya sebelum ni mungkinlah akan pendam, tapi bila sekarang ni dah tahu, dah ada bukti yang betul-betul yang selama ni saya syak dia buat, okey, saya akan cerita. Tak ada satu pun saya akan tambah-tambah cerita. Memang betul semuanya cerita daripada diri saya sendiri. Saya nak buat cerita saya ni orang luar pengajaran dan pengalaman untuk orang luar. Macam tu. Okey ya. First kali Yaya rasa yang benda tu kacau Yaya? First kali yang rasa kacau tu hubungan rumah tangga kita orang. Sebab kita kat sini yang buat saya ni bekas mak mertua saya. Allah.
Bukan mak mertua saya memang tak suka saya sebabnya saya daripada keluarga miskin. Duduk dekat setinggan, rumah setinggan. Memang Yaya tinggal kat mana masa tu? dulu kat belakang Giant. Macam tu. Okey Yaya, selepas Yaya bersama dengan suami, pasangan apa semua, bila Yaya dapat gangguan-gangguan macam ni, macam mana dengan hubungan Yaya lepas tu? Adakah benda ni mengganggu dalam hubungan kelamin ke? Biasa orang-orang kita ni bila buatan orang, dia mesti akan melibatkan hubungan kelamin. Tu memang dah biasa sangat. Saya hadap benda ni sampailah saya dah decide nak bercerai. Macam tu. Mula-mula kahwin pun memang dah mengganggu dah. Mengganggu macam bila kita bersama, kita rasa macam suami kita ni main dengan orang lain. Macam tu. Tapi bukannya, tapi sebenarnya diri kita. Tapi fikiran kita ni, kita macam fikir suami, situ kita dah nampak dah boleh mengganggukan hubungan, boleh bergaduh. Lepas tu mesti kita tanya, awak bersama saya ni awak fikir main dengan orang lain ke? Macam itu. Tapi benda tu sebenarnya tak pun, tapi gangguan kita. Kita slow dia ganggu mental kita sampai kan saya memang sakit lah, memang seksa. Kehidupan saya selama ni memang seksa. Tapi saya tak cerita kat orang sebabnya saya tak ada bukti dan tak ada tak boleh nak tuduh siapa-siapa lagi. Punca penceraian tu Yaya, adakah punca perceraian dari macam mana nak cakap, bekas suami saya bercinta balik dengan bekas girlfriend dia. Yang masa tu dia bini orang. Bekas mak mertua saya tu, dia tahu cerita ni, yang anak dia tu berkontak semua. Tapi bukan mak mertua saya tu, dia tak larang dan tak marah, lagi dia suka sebab dia memang nak saya dengan bekas suami bercerai. Tapi dia betul-betul depan saya dia baik, dan belakang memang dia betul-betul manusia, betul pengen syaitan. Apa yang berlaku pada Yaya ni rasanya ramai orang luar sana hadapi Yaya. Okey Yaya, macam mana yang benda tu yang Yaya rasa dia dah makan dalam badan diri Yaya, masuk Bon ialah santau ni. Adakah Yaya berubat dengan orang ni, dia ada bagi tahu orang sana hantau guna santau apa ke? Okey, sebelum ni saya berubat merata, tak ada jawapan. Yang diorang jawab hanya dia cakap orang yang terdekat. Tapi saya dah syak masa tu orang tu, tapi kita tak ada bukti sampai satu tahap sekarang ni saya berubat. Mungkin Tuhan dah mungkin tolong saya jumpa dengan seorang ustaz ni, dan dia boleh cerita A sampai Z. Jadi sekarang ni barulah saya boleh cerita dekat orang sebabnya saya ada bukti. Macam tu. Pernah tak Yaya histeria ke, ataupun Yaya rasa macam benda yang macam ada makhluk halus ke apa ke? Macam ni, apa yang saya rasa kat diri saya sebelum ni, benda tu kalau kita cerita dekat orang akan cakap kita ni tipu dan gila. Macam tu. Saya dapat rasa tau, dia macam benda tu merayap dekat dalam tubuh badan saya. Lepas tu kepala saya kebas. Lepas tu saya serabut. Saya nak pergi berniaga pun tak boleh, serabut. Saya cepat marah. Saya macam tengok family saya pun saya nak marah semua. Tapi alhamdulillah sekarang ni saya tengok family saya macam dah jadi diri saya yang 20 tahun lepas. Saya macam alhamdulillah aku dapat balik diri aku, walaupun aku sekarang ni masih ada lagi dia puja saya lagi, tapi alhamdulillah saya rasa macam sekarang ni bertambah baik daripada sebelum ni. Okey lah, okey. Yaya berubat dengan mana-mana ustaz ke apa ke? Berapa kali dah Yaya dah jumpa dia orang? Selama 10 tahun saya hidup merata saya pergi berubat. Tapi yang dengan ustaz ni saya pergi berubat, dia ada cerita A sampai Z. Dia cerita kenapa dia tak suka saya. Dia macam ni tau, Abang Bon percaya tak, dia macam dia buat macam macam ni. Ada satu kisah tu, Bomo ni dia tak suka dengan perempuan tu, tetapi dia buat perempuan tu cantik.
dia buat perempuan tu lawa untuk merosakkan diri perempuan tu. Okey, abang mau faham kan? Okey, dia macam ni. Sebelum ni orang tengok saya cantik, tapi bila orang tengok saya cantik, dia akan dapat cantik. Dia bila saya berubat dengan ustaz ni, bila saya berubat dengan ustaz ni, roh dia ada dalam badan saya. Amboi. Dia macam tu. Bila kita cerita kat orang, orang cakap betul ke? Tapi saya cerita ni benda yang betul terjadi kat saya. Saya nak kongsi dekat orang luar. Yang mana pernah kena macam saya ni, pergilah berubat dengan ustaz. Lepas tu dia buat macam muka saya cantik, orang puji saya selama ni cantik. Saya tak pernah pun mengiyakan. Orang cakap saya ni cantik, saya tak pernah pun, sebab saya tahu bukan diri saya. Tapi diri dia, bila orang puji saya cantik, dia akan dapat cantik. Macam tu dia buat sampai macam tu. Sampaikan tapi apa yang dia hantar dekat saya sebenarnya sini jarum. Bila saya berubat dengan ustaz ni, ustaz bagi tahu sini dekat dagu jarum, dekat hidung jarum, dekat mata jarum, semua. Dekat leher pisau, dekat saya punya kemaluan semua. Ada jarum? Ada semua yang berbisa dan semua yang yang menyakitkan. Macam tu. Cara-cara ustaz tu rawat Yaya macam mana? Ustaz tu rawat dengan cara ruqyah. Dia tak ada sentuh, cuma dia ruqyahkan Yaya. Dia ruqyahkan saya. Tapi tanpa sentuhan. Sentuh pun dia pakai ni lah, sarung tangan. Okay. Tapi apa yang bekas mak mertua saya letak tu, saya buang sendiri. Dekat lutut, dekat sendi-sendi, dekat semua, dekat saya punya kemaluan, dekat mata, dekat hidung semua, saya buang sendiri. Sebabnya dia je tahu apa yang kat mana dia letak. Cara Yaya buang sendiri tu macam mana? Dia buang macam ni je, macam dia tarik. Dia tarik. Tak, Yaya cakap Yaya buang sendiri ke macam mana? Masa dengan ustaz tu. Masa dengan ustaz. Masa dengan ustaz tu, sama-sama buang dengan ustaz. Dia macam cara ustaz lah, tapi mungkin kita tak nampak apa yang dia buang. Mungkinlah ustaz dia nampak. Sebab masa dengan ustaz tu, ustaz dia tanya dah berapa tahun dah ada dalam badan saya semua. Saya sendiri cakap 10 tahun. Sampaikan dia merayu tak nak bagi ustaz tu buang semua yang ada dekat badan saya semua. Si penghantar si penghantar tu dia merayu. Sampaikan ustaz pun dah buang amalan dia semua, dia masih lagi cakap nak cantik. Macam tu. Rasa macam ustaz cakap kalau nak cantik apa ni, ambil air semayang. Macam tu. Tu je cara nak cantik. Suruh dia taubat semua. Kalau yang buat Yaya cakap sampai Yaya cakap seorang-seorang apa semua tu kenapa tu Yaya? Cakap seorang-seorang tu, sebelum ni memang saya, orang cakap memang saya ni gila. Memang, tapi bukannya orang lah, tapi saya sendiri cakap saya ni gila. Sebabnya saya boleh bercakap, sebabnya bukan diri saya sebelum ni. Diri dia yang ada dalam badan saya. Macam saya dulu, saya dapat boleh baca orang tak suka saya ke, dan orang tengok saya dulu memang saya suka pandang orang jeling atas bawah semua. Tapi bila dah saya dapat balik badan saya ni, saya memang tak ada pandang orang semua. Saya dah jadi diri saya. Saya macam, sebabnya yang orang buat saya tu memang dia macam tu, perangai dia macam tu, pandang orang atas bawah. Macam tu. Orang ni dia tak boleh tengok orang ni lebih sikit, orang ni lawa sikit, orang ni macam ni, orang ni macam ni, cantik sikit ke apa, dia akan ni lah kan. Bon tak nafikan lah, ramai orang di luar sana berlaku benda macam ni kan. Bon tengok Yaya struggle sebagai seorang single mom ni. Baru-baru ni nak cerita dekat Abang Bon, birthday anak saya bulan 8. Mak dia bagi hadiah dekat anak saya. Masa saya dalam rawatan ni, dia bagi hadiah makanan, coklat. Dia dan satu kad dia tulis happy birthday anak saya daripada ni semua. Tapi dia punya wish semoga cepat sembuh. Kat situ saya macam, saya call bekan lelaki saya macam mengamuk. Saya cakap ke mak kau, aku dah pulih sepenuhnya. Saya cakap, anak aku sakit apa yang mak kau tulis semoga cepat sembuh? Cakap ke mak kau, aku dah pulih sepenuhnya. Saya cakap macam tu kat dia. Walaupun kita orang bercerai sebabnya orang ketiga, tapi dia tak kahwin pun dengan perempuan tu. Tapi benda dah tak ada jodoh. Dia tak kahwin? Dia tak kahwin pun. Tapi masa berubat tu, saya jadi diri orang lain.
Jadi orang yang buat tu dia cerita A sampai Z. Dia buat macam anak dia tu kahwin dengan kahwin baru, perempuan baru semua, sampaikan bukan saya je, dia buat dekat anak dia, dekat suami dia semua dia buat macam bodoh macam tu. Okay. Ya, pernah tak benda yang pelik berlaku pada Yaya? Banyak. Terlalu banyak. Saya nak cerita pun dah semakin pulih ni, saya rasa macam benda tu kelakar bagi saya, sebabnya saya ada kekuatan. Saya dapat rasa daripada dulu sampai sekarang benda tu merayap. Benda apa yang merayap tu? Bila dah berubat dengan ustaz ni cakap ular. Dia hantar ular 3 ekor yang berbisa. Ular merayap kat Bang rasa tu ular jantan tu. Dia gatal. Dia dapat rasa dia merayap dekat ada punya masuk ikut kaki, sampailah dia dekat kemaluan ni. Sampai ke atas, dekat dada, sampai dekat kepala, sampai dia kebas. Benda ni ular tu merayap, dia masuk kat celah-celah mana semua. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki dia buat jadi sakit. Tapi kita lawan, kita solat, kita doa kat Allah bagi benda ni hilangkan rasa semua tu kat badan. Sebabnya memang cakap gila lah. Yelah, ular merayap kat badan kita, ular merayap dalam kemaluan kita. Bayangkanlah, Yaya rasa benda tu ular sebabnya dah berubat dengan ustaz ni, dia sendiri mengaku dia minum darah ular. Saya berubat last week, mulut saya ni kecil, saya boleh masukkan tangan saya dua belah tangan ni, masuk tarik, tahu tak? Ibarat macam abang boleh tengok dalam TV air ular, cerita macam yang tengah mistik yang tu memang betul-betul yang tu betul-betul real. Masa Yaya dalam rawatan, masa saya dalam rawatan tu, saya punya suara macam gitu, macam betul, memang betul. Macam kita tak ada suara ni pun, suara saya baru sembuh. Sebelum ni memang tak ada suara. Leher semua ni dekat dada. Sebelum ni saya nak tidur memang nafas saya memang tak lancar, tak apa, memang rasa macam nak mati. Macam tu. Tapi kita istighfar lah, kita macam lawan. Sebab kita tahu diri kita ni tengah sakit. Dia buat macam-macam kat kita, sampai kan dia memang nak buat saya ni sampai mati. Saya nak accident pun banyak kali. Tapi semua tu Tuhan tolong. Tu yang kita ada kekuatan. Apa yang dia buat tu tanpa izin Allah takkan jadi. Macam tu. Na'udzubillah lah. Memang kenapa lah orang-orang kita ni yang jenis percaya dan jenis memuja, jenis yang hasad, dengki, cemburu, iri hati ni sanggup tergamuk buat orang macam tu kan. Suka hantau-santau apa semua. Benda ni memang Allah laknat sebenarnya. Abang Bon, pertemuan kita ni pun saya rasa dah diaturkan oleh Allah. Sebabnya saya sebelum ni memang dah bertahun-tahun saya hadap seseorang, sampaikan bila saya dah dapat tahu siapa yang buat saya. Sebelum ni memang saya diam. Saya memang pendam seseorang sebab saya tak boleh nak cakap kat orang dia yang buat. Jadi bila jumpa dengan Abang Pon ni, saya rasa macam kebetulan sangat boleh Abang Pon nak buat konten macam ni. Saya macam boleh nak cerita. Sebelum ni memang saya pendam seseorang. So yang mana-mana kat luar sana yang rasa diri dia something, pergilah berubat. Kuatkanlah hati, kuatkanlah iman korang semua, pergi berubat. Dekat mana-mana pun tak kisah. Tapi pergilah ikhtiar kan. Kita hidup kita kena ikhtiar. Macam tu. Bon doa kesejahteraan dan kebaikan Yaya, anak serta ibu bapa Yaya lah. Sekiranya Yaya di masa akan datang ada jodoh, mungkin Yaya berkahwin kan. Kesudahannya kita bual pada petang ni hanyalah sebagai salah satu alternatif untuk Yaya kot, untuk Yaya luahkan kan. Sebab benda-benda perempuan murung ni bahaya ya. Memang bahaya. Memang bahaya bagi orang yang tak kuat. Ya, tak kuat. Benda lagi dia makan dalam badan Yaya. Dia setakat ni dia mengaku hempedu saya dia makan. Sebab sebelum ni memang macam-macam. Saya sekarang ni pun dah susut badan saya. Daripada 61 saya sampai sekarang ni 52. Orang yang sakit ni mesti akan susut badan dia akan susut. Bukannya sebabnya apa, dia hantar terlalu banyak kotor, benda semua kotor. Kita bukan tak ada selera makan. Saya sama je, selera makan sama. Cuma dia buat kita ni jadi macam hodoh. Dia buat kita macam perut kita besar. Badan kita semua besar. Tapi bila dah berubat, dah buang benda semua yang dia hantar, benda kotor tu, kita jadi macam kecut. Yaya pernah nampak lembaga ke apa
selama Yaya kena buatan orang ni? Lembaga biasa duduk kat rumah dia je lah. Masa berubat baru ni, dia mengaku dia ada membela hantu raya. Dan Bon sangat-sangat ucap terima kasih dekat Yaya kerana sudi berkongsi Abang ni cerita. masa bermula ni. Masa bermula saya berjumpa dengan ustaz ni. Tengok dia boleh ada ketor dah. Tu buat kira benda tu? Itu 10 badan. 10 badan. Yang ada dalam Yang ada dalam badan dia hantar. Tak suka dia. Kenapa dia? Aku benci dia. Ya, benci dia. Daripada zaman Nabi lagi. Aku pisahkan dia dengan anak aku sendiri. Benci dia. Aku tanya kamu agama Aku memang apa? benci dia. Aku memang benci dia. Tanya kamu Aku memang kamu benci agama. dia. Ni abang Mon. Aku benci dia. Aku benci dia. Aku memang tak suka. Allahu Akbar. Ni. Allahu Akbar. Kadang rezeki belum tahu, yang ada terus bantu, yang tiada sudah